أفلا يتدبرون القرآن. Kenapakah kamu tidak mahu mengambil pengajaran tadabbur daripada Al-Quran? Dengan doa kita, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar, Allahu akbar. Pada halaman 101. Bermula daripada ayat 141, Allah menyatakan tentang apa? Tentang alladzina yatarabbasun. Sinopsisnya ialah tentang orang yang menunggu-nunggu. Sifat orang munafik itu menunggu-nunggu apa yang tidak baik kepada Nabi. Mari kita perhatikan sinopsis. Iaitu pada ayat 141, talam dua muka yang dicontohkan, yang ditunjukkan oleh orang munafik, dan juga selepas itu beberapa sikap orang munafik yang lain dan hukuman kepada mereka, diikuti larangan menjalin ketaatan dengan orang-orang kafir. Yang kita ingin sama-sama ikuti pada hari ini, apa maksud kafir yang dimaksudkan di sini? Allahumma arhamna bil Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء
تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم Jadi mari sama-sama kita lihat kepada resolusi halaman 101, iaitu pada ayat 141 kita berjaga-jaga dengan orang munafik yang ada virus iman dalam hati, dan kita doakan agar bukanlah kita yang ada virus tersebut. Yang pertama. Yang kedua, kita solat dengan penuh sedar dan tanggungjawab, dengan penuh semangat, bukan bermalas-malasan, kerana itu tanda suhu kesihatan hati kita dalam bahaya. Dan yang ketiga, sentiasa bertaubat agar terhindar daripada sifat munafik dalam diri, terus kita islah, terus kita berpegang kepada Al-Quran, kerana ini cara untuk kita ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, la ilaha illallah. Kepada perkataan pilihan kita pada halaman 101, iaitu perkataan kita pada hari ini, rabasa, hanya 17 kali diulang di dalam Al-Quran. Apakah maksud rabasa? Bukan basara, ya. Basara itu lihat dengan mata hati untuk mencari manfaat cahaya. Tapi rabasa ini ialah dia menunggu, melihat sesuatu peluang untuk mengenakan seseorang, ya. Jadi bila Allah menggunakan alladzina yatarabbasun, orang-orang munafik ini dia tengok sambil menunggu untuk mengambil peluang untuk manfaat diri sendiri, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Dan kita nak belajar sedikit pada hari ini berkenaan dengan tajwid. Kita dah belajar sifat huruf. Kita sekarang sedang belajar sifat lazimah. Saya ulang, sifat lazimah ni ialah sifat yang mesti ada pada huruf tersebut. Macam mana keadaan dia sekalipun. Berbaris ke, dia mati ke, dia duduk sebelah orang ni ke, dia duduk sebelah orang ini, huruf tersebut pasti ada sifat tu. Dan kita dah belajar sifat lazimah terbagi pada dua, iaitu ada sifat yang berlawanan, 10 sifat berlawanan. Lagi baki 7 itu sifat tunggal. Sekarang kita fokus sifat berlawanan. Kita dah belajar 4 sifat berlawanan. Pertama kita belajar apa? Jahar lawannya hamas. Suara, iaitu nafas tertahan, lawannya nafas terlepas. Yang kedua kita dah belajar syiddah, lawan dia rakhawah. 4 sifat tu kita dah belajar. Dan hari ini kita nak ulang kaji 4 sifat yang dah belajar. Supaya kita tak nak kita dah pergi jauh, kita tak berapa nak faham lagi apa yang kita belajar. So kita nak ulang kaji hari ini syiddah dan rakhawah. Semalam kita dah ulang kaji jahar dan hamas, ia berkaitan dengan nafas.
nafas tertahan ke menyebut ataupun nafas terlepas. Tak lari dah pada bila sebut huruf hijaiyah, huruf Al-Quran, tak lari daripada itu. Hari ini berkaitan dengan suara pula, syiddah dan rakhawah. Sebagaimana kita dah belajar, syiddah adalah suara tertahan di makhrajnya. Suara tertahan di makhrajnya. Hurufnya ada 8 huruf yang terhimpun dalam rangkai kata ajid qatim bakat. Mana ginilah, Ustaz, saya macam mana saya nak hafal ajid qatim bakat tu huruf-huruf syiddah. Tak hafal tak apa. Tapi bila kita datangkan satu huruf, dia tak boleh lari daripada sama ada suara suara itu tertahan bila sebut ataupun terlepas. Mesti antara satu. Contoh, kita bawa lah satu huruf. Okey, bawa satu huruf. Huruf di hadapan kita. Ambil huruf pertama hamzah, a, i, u. Kita nak lebih rasakan, kita matikan huruf itu. A. Rasanya hamzah tu suara tu jenis terlepas ke ataupun tertahan, Ustaz Fazil? Tertahan. Tertahan kan? Kita sebut macam nak nak termuntah pula, tercekik. Bukan termuntah tu terlepas. Maknanya tak hafal pun tak apa. Mungkin nak hafal tak sempat, tak apa, tak hafal. Tapi kita boleh aplikasikan. Sampai huruf hamzah je, tak adalah kita baca la yu'mi, la yu'e. Kan kita kata suara mesti tertahan. La yu'mi, yu mesti putus suara kat situ, dekat makhraj tu. So hari ini kita nak ulang kaji syiddah dan rakhawah ini. Syiddah suara tertahan, maknanya suara itu tertahan pada makhraj ketika menyebutnya. Lawan dia rakhawah. Rakhawah ni suara terlepas. Macam kita baca alhamdu, al-ha, tengok ha tadi. Ha tu jenis tertahan ke terlepas, Afas? Bila kita baca terlepas kan, tapi ramai yang baca alhamdulillah, dia tak lepas betul-betul suara kan. Maknanya huruf ha ni jenisnya terlepas suara. Alham itu berbaris. Kalau mati lagi jelas dah dia punya lepasnya. Ahmad min ba'di ismuhu Ahmad, mesti Ahmad, lepaskan huruf ha. Itu yang kita belajar sifat hari ini. Dan di antara syiddah dan rakhawah, suara tertahan dengan suara terlepas ini, dia ada satu lagi sifat yang duduk di tengah-tengah pula. Itu yang dipanggil sifat tawassut. Tawassut, ya. Maksud dia suara dia pertengahan antara tertahan dan terlepas. Tak tertahan dan tak terlepas sangat. Itu akan kita bicarakan pada episod yang akan datang. Masya-Allah.